Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi kepada semua pelajar 4 Helium untuk kelas sejarah pada pagi ini. Dan kehadiran pada hari ini bagus. Semua hadir. Semua hadir. Dan cikgu harap yang hadir ni dapat bersama dengan cikgu lah sepanjang kita mengadakan kelas PDPR ini. Ada di voice chat Telegram ataupun di Jamboard jika kita ada aktiviti menggunakan Jamboard. So juga mengharapkan semua penyertaan daripada semua pelajar supaya cikgu dapat memberikan markah PBD untuk semua pelajar yang terlibat dalam segala aktiviti yang dirancang dan dapat faham apa yang kita bincang pada hari ini. So pada hari ini tajuk ataupun subtajuk yang kita akan bincang pada hari ini masih lagi dalam bab yang kelima, dan pada hari ini kita masuk kepada subtajuk yang terakhir dalam bab yang kelima, iaitu subtajuk 5.4 yang berkaitan dengan kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita nak bincang tentang kesan. Sebelum ni kita dah bincang tentang latar belakang Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kemudian kita dah bincang juga faktor-faktor penubuhan. 5.3 kita dah masuk juga ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan pada hari ini kita nak lihat kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. So ada 4 subtopik je dalam bab yang kelima. Standard pembelajaran kita, SP yang kita akan capai pada hari ini adalah 10.4.4. Iaitu yang berkaitan dengan menilai kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Awak kena nilai apa kesan yang diperolehi daripada tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang menggantikan Malayan Union. Apa kesan dia? Dan yang kedua, menerangkan kepentingan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Itu adalah kebat kita. Kebat kita pada hari ini adalah untuk menerangkan apakah kepentingan mempertahankan kedaulatan negara kita. Apa kebaikan yang kita dapat daripada semangat kita untuk mempertahankan kedaulatan negara. So objektif pembelajaran menghuraikan kesan dan juga menyenaraikan kepentingan tersebut. Kita dapat, awak semua akan dapat menghuraikan kesan. Menghurai ni maksudnya kita tahu kesan dia apa dan kita dapat huraikan setiap kesan itu dengan baik. Itu maksudnya menghuraikan. Kalau awak dapat menyenaraikan sahaja kesannya, itu kita just boleh katakan menyenaraikan. Dia bukan menghuraikan. Menghuraikan ni maksudnya awak dapat menyatakan kesan tu apa dan awak dapat menjelaskan kesan itu dengan secara lebih detail. Lebih jelas tentang setiap kesan yang awak nyatakan. Itu baru sampai kepada tahap menghuraikan. So untuk menghuraikan kesan ini kita akan lihat melalui aktiviti yang kita akan buat nanti. Secara berkumpulan secara berkumpulan. Kita lihat dulu dia punya sedikit dia punya mukaddimah dia ataupun dia punya pengenalan dia. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 berjaya mengembalikan kedudukan raja-raja Melayu seperti sebelum perang. Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu, membuka ruang kewarganegaraan dan mewujudkan perpaduan di negara kita. Itu antara kesan-kesannya secara umum. Secara umumnya itulah kesan yang dapat diambil ataupun yang telah berlaku. Kesan-kesan yang berlaku selepas tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu 1948. So untuk membincangkan kesan ini dengan lebih detail, cikgu tak nak buang masa banyak pada hari ini sebab kita nak fokus pada kesan saja. Cikgu nak terus kepada aktiviti dalam Jamboard, yang mana awak semua masuk dalam Jamboard dan awak yang mencari kesan-kesan tersebut.
Nyatakan kesan dan nyatakan sekali dia punya huraian-huraian dia. Okey, dalam bentuk yang ringkas tapi padat. Okey, ringkas dan padat menggunakan sticky note sahaja. Okey, dan dia punya bentuk dia terpulang pada kumpulan masing-masing. Okey. So cikgu tak nak buang masa, kita pergi dulu kepada aktiviti, lepas tu baru kita bincang. Kita bentang ada siri pembentangan hari ini. Lantik seorang pembentang untuk membentangkan ataupun nak bentang, semua ahli kumpulan nak bentang pun tak ada masalah. Okay, melalui voice chat nanti. So kita mulakan dengan Jamboard terlebih dahulu. Okay, sebelum tu cikgu share dulu dia punya link tunggu sekejap. Cikgu akan sharekan link ni pada Telegram Telegram kelas awak. Okay, cikgu dah share pada Telegram. Boleh masuk ke Telegram dan klik pada link yang cikgu dah sharekan itu. Okay, so kita ada 26, sepatutnya ada 26 lah cantiknya. Kecuali ada masalah-masalah teknikal. Biasalah kita main dengan online ni, kita main dengan perisian-perisian ni, dia ada masalah-masalah teknikal. Kadang-kadang Jamboard tak support dengan phone. Ataupun dah install tapi tak boleh nak login. So adalah masalah-masalah yang dihadapi. Okay, so hari ni kita ada dua aktiviti. Ini aktiviti yang pertama, awak menjelaskan kesan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay, jangan tulis apa-apa lagi. Okay, tugas awak hanya menggunakan sticky note sahaja nanti. Jangan conteng pakai pen lah, pakai pensel yang mencemarkan. Kecuali nanti selepas dah siap awak nak hias-hias dia, itu boleh. Dengan dalam keadaan yang teratur, cantik dan kemas. Okay. So kekemasan, markah kekemasan dia ambil untuk ni, untuk memberikan band yang lebih tinggi. So awak membuat kerja dengan cermat, kemas, teratur. Itu pun memainkan peranan dalam pemberian markah PBD. Okey. So untuk aktiviti yang pertama pada hari ini, kita ada 13 campur 5, ada 18 orang di Jamboard sekarang ni. Yang ada masalah boleh nyatakan kenapa tak boleh masuk. Okey, boleh nyatakan di Telegram supaya cikgu tahu siapa yang tak boleh masuk. Dan dia punya syaratnya seperti biasa, bila kita menggunakan sticky note, warna biru adalah warna cikgu, dan bila awak nak menyatakan suatu isi, mulakan dengan nama awak, dan lepas tu barulah letakkan isi. Okay, sekarang kita ada 19 orang. Okay, 19 orang di Jamboard. Ada lagi tak yang nak masuk? Okay, 19 daripada 26. Maksudnya ada lagi 7 orang yang belum lagi masuk. Tidak siapa yang dah masuk ni. Muhammad Bizal ada. Afiq belum masuk lagi. Afiq dah ada. Okay, right. Arman ada. Lama tak jumpa Arman. Harivin. Okay, Harivin. Pun sama. Mohon join. Supaya kita lebih aktif. Bab sejarah ni dia kena libatkan diri. Dia kena ada pengalaman. Bila ada pengalaman, dia akan mudah ingat. Suatu perkara yang kita mulakan, kita buat secara fizikal, kita mendengar dan kita buat menggunakan tangan ataupun pergerakan anggota badan, otak kita akan lebih ingat aktiviti yang kita buat tu berbanding kalau kita dengar sahaja. Dia ingat juga kalau dengar, tapi dia akan mudah lupa. Tapi bila kita dengar, kita baca, kita tulis, dia akan lebih tajam untuk ingat perkara tersebut berbanding dengan kita dengar sahaja. Itu konsep sejarah dia. Nak ingat patah sejarah. Kita ada 20 orang. Untuk 20 orang yang pertama ni, 21 orang tak masuk. Bagus lah Pak Iliam ni. 21 setakat ni 21. Cikgu tak nak buang masa banyak. Kita akan bahagikan kepada kumpulan. Kita ada 4 kumpulan. Ahli kita ada 21 orang setakat ni. 21 orang. Nanti kalau ada penambahan dari semasa ke semasa, cikgu akan masukkan kumpulan-kumpulan yang yang akan diberitahu lah. 21, 20 ni. Sekejap 21, sekejap 20. Cikgu ambil 20 orang dulu. 20 bagi 4, maknanya satu kumpulan 5 orang. Kumpulan yang pertama, Leong Junwei, Jaganesh, Loh Sok Peng, Lau Yuzen dan Kirtika. Itu untuk kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, Ciok Jun Yu, Muhammad Rizal, Roma Mala, Mo Zin Ying.
dan Chia Jianmin. Okey, Chia Jianmin 5. Okey. Kumpulan yang ketiga Pavitiran. Okey, Pavitiran, Chan Chun Kiat. Okey, Chan Chun Kiat. Lau Chin En. Okey, 3. Cheong Wei Zing 4 dan Muhammad Afiq 5. Okey. Kumpulan seterusnya, kumpulan yang keempat, Leong Kah, Celeste, Pan Yung Ru, Loi Yuzuan dan Li Zhenwei. Okey. So, kita ada balance 23 Wah, ada 23. Maksudnya kalau 5 bagi 4, 20. Siapa yang... Okey, kita ada... Okey, kumpulan yang kelima. Jangan wujudkan juga kumpulan yang kelima. Tapi 5 ni dia tak ramai lah. Dia 3 orang je. Okey, kumpulan yang kelima, Chua Ben Lun. Okey, Chua Ben Lun. Kathleen. Okey. Dan juga seorang lagi ni, Anonymous Jacalops. Jacalops. Siapa ni? Dia boleh terlibat sama dia terlibat sama. Ada 3 orang. Okay, untuk kumpulan yang kelima. Jangan wujudkan satu lagi kumpulan yang kelima. Okay, supaya tak ramai sangat dalam kumpulan. Sekejap kumpulan 5 yang dah ada tu. Ni kumpulan 5. Okay, kumpulan 5. Okay, boleh berada dalam kumpulan masing-masing. Okay, tugas awak adalah menggunakan isi yang terdapat dalam buku teks. Okay, fahamkan isi tersebut. Okay, sebelum awak tulis. Dah faham, okey, keluarkan mengikut kesan-kesannya dan jelaskan dan jelaskan. Okey, ni kumpulan yang kelima. Kumpulan yang kelima cikgu warnakan dia yang grey lain sikit. Okey. So kita ada 23 orang sekarang ni, 23 orang. Okey, akan berada dalam kumpulan masing-masing. Frame yang ke-6 ni cikgu padam. Okay, kita ada 5 frame saja. Okey, jangan tambah frame jangan tambah frame. Kalau terlebih tekan tu nanti padam balik. Okey, boleh mula daripada sekarang. Okey, ikut kreativiti masing-masing. Boleh bincang secara boleh bincang secara tulisan di grup masing-masing untuk menghasilkan satu board yang menarik. Okey, board yang menarik mengikut kreativiti masing-masing. Okey, so kita ada 5, kumpulan 2 ada 5, kumpulan 3 ada 5, kumpulan 4 ada 5 sepatutnya. Kumpulan 5 ada 3 so jangan tambah jangan tambah frame. Awak jangan terlebih tekan, nanti dia akan tambah frame. Okey, kumpulan 5 dah start. Okey, kumpulan 4 boleh start. Okey, semua kumpulan boleh start. Okey, sekarang masa cikgu berikan selama 10 minit. Okey, 10 minit daripada sekarang. Okey, dah boleh start 10 minit berjalan daripada sekarang. Ada yang baru masuk ke? Ada lain yang baru masuk. Sekarang ni ada 23, sama juga. Okey, masih lagi sama. Kumpulan 5 ada 3 orang Bang Lun dengan siapa ni? Anonymous Jackalop ni siapa Okey, so sebagai ingatan semula, tulis nama pada setiap sticky note awak. Tulis nama dan kemudian baru tuliskan jawapan.
Okey, kita ada 5 kumpulan Kita ada 5 kumpulan. Okey, kita akan lihat kumpulan mana dulu yang akan bentang. Okey, kita spin. Okey, kita akan mulakan dengan kumpulan yang ketiga. Okey, kita akan mulakan dengan kumpulan yang ketiga. Okey, saya akan paparkan untuk slide kumpulan yang ketiga. Okay, boleh rujuk pada Jamboard kalau tak nampak di sini, boleh rujuk di pada Jamboard masing-masing yang bentang dan bentangkan awak punya hasil tugasan. Okay, silakan. Selamat sejahtera cikgu dan rakan-rakan. Kena buka kena tengok muka tak? Kalau boleh. Kalau tak boleh tak apa. Okay, kalau tak boleh tak apa. Kalau bersedia dengan video ataupun dengan paparan gambar masing-masing, boleh paparkan. Saya tak tunjuk muka lah. Terus mula. Okey, boleh. Okay, teruskan. Hari ini kita akan membincangkan tentang kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang kesan yang pertama, kita boleh tengok yang sticky note yang berwarna merah jambu. Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk yang diberi kedudukan istimewa. Iaitu orang Melayu akan mendapat hak yang lebih baik. Seperti yang kita belajar dalam minggu lepas. Dalam kewarganegaraan, orang rakyat raja, iaitu terdiri daripada orang Melayu dan orang asli, boleh menjadi warga negara dengan lebih mudah lah. So ini merupakan salah satu contoh hak istimewa yang diberi kepada orang Melayu. Dan hak kaum lain juga dijaga. Kesan yang kedua ialah mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Kita boleh tengok sticky note yang berwarna kuning di sebelah kiri. Isi yang pertama ialah Majlis Raja-Raja diwujudkan melalui peruntukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1984. Majlis ini dipengerusikan oleh seorang daripada Raja-Raja Melayu. Keanggotaan terdiri daripada 9 orang Raja Melayu. Ini maksudnya daripada 9 orang Raja Melayu, salah satu orang akan menjadi pengerusi dalam Majlis Raja-Raja Melayu. Dan Persekutuan Tanah Melayu 1984 mengembalikan kuasa Raja-Raja Melayu semula. Contohnya, Pesuruhjaya Tinggi memastikan bahawa Raja perlu dirujuk terhadap perkara dalam bidang kuasa Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Kesan yang ketiga ialah membuka ruang kewarganegaraan kepada orang Melayu. Tanah Melayu mendatangkan banyak buruh daripada banyak negara seperti India, China untuk mengurus ladang-ladang seperti ladang getah sebelum Perang Dunia Kedua, dan selepas perang mereka juga tinggal di Tanah Melayu, dan kewarganegaraan yang diwujudkan dalam Persekutuan Tanah Melayu ini memberikan peluang kepada mereka untuk menjadi warga negara, dengan syaratnya mereka perlulah bertingkah laku baik dan tiada rekod jenayah yang seperti kita bincang dalam minggu lepas. Dan
orang Melayu juga diiktiraf sebagai penduduk asal yang diberikan kedudukan istimewa. Yang akhirnya, kesan akhirnya ialah mewujudkan kerjasama antara kaum. Kerjasama kaum penting dalam usaha memupuk perpaduan. Contoh kerjasama yang boleh diwujudkan ialah seperti dalam bidang pentadbiran. Ahli Majlis Perundangan Persekutuan terdiri daripada banyak kaum dan ini memberikan peluang kepada mereka untuk bersama-sama untuk melaksanakan tugas mereka dan mereka boleh berinteraksi antara satu sama lain dan mewujudkan semangat perpaduan. Selain itu, jawatan kuasa hubungan antara kaum juga ditubuhkan, iaitu CLC. CLC ini memupuk persefahaman antara pemimpin berbagai kaum dan memupuk perpaduan antara kaum. Cadangan CLC juga dimasukkan ke dalam usul perundangan selepas dilulus oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Persekutuan Tanah Melayu pada merintis ini bermaksud membuka jalan kepada pembentukan Perlembagaan Tanah Melayu 1957 yang membawa kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih ucapkan kepada Lau Chin En, mewakili kumpulan yang ketiga menyambung pembentangan untuk kumpulan yang ketiga. Okey, kita putar lagi sekali untuk kumpulan yang seterusnya. Okey, kumpulan yang pertama, silakan. Kumpulan yang pertama. Okey, untuk membentangkan. Okey, wakil untuk kumpulan yang pertama, silakan. Okay, kita pergi kepada paparan untuk kumpulan yang pertama. Okey, ini kumpulan yang pertama. Silakan, ahli kumpulan yang akan bentangkan. Okey, kesan pertama, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni adalah mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Lepas tu, Majlis Raja-Raja diwujudkan apabila perjanjian persekutuan ni dibuat. Majlis tu dipengerusi oleh seorang daripada Raja-Raja Melayu dan keanggotannya terdiri daripada 9 orang Raja Melayu. Lepas tu, Pesuruhjaya Tinggi juga akan memastikan bahawa Raja perlu dirujuk terhadap perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Yang seterusnya adalah menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Yang perjanjian ini juga mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan kaum-kaum lain. Dan kesan ketiga adalah membuka ruang kewarganegaraan dalam oleh itu orang Melayu pula diiktiraf sebagai penduduk asal dan juga mereka diberikan kedudukan istimewa. Dan juga orang yang bukan orang Melayu pun boleh dijadikan sebagai warga negara lah. Lepas tu yang terakhir adalah mewujudkan kerjasama kaum. Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini membuka jalan ke arah perpaduan dan kerjasama melalui jawatan hubungan antara kaum dan communities liaison committee ditubuh. Kebanyakan cadangan CLC ni semua diterima ke dalam usul perundangan ni. Dan juga Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini membuka arah kepada kemerdekaan. Itu je. Okey. Thank you untuk kumpulan yang pertama. Okey.
Semua isi ada. Okay, ada 4 kesan semua sekali. Cuma mungkin dari segi susunan dia tu kita agak keliru lah. Mana satu isi, mana satu huraian. Kalau boleh dia apa ni? Dia warnakan dengan warna yang lain. Ini isi atau huraian dia mungkin warna kuning tu huraian, yang warna lain-lain tu adalah fokus kepada isi supaya kita mudah lihat menjurus kepada isi tersebut. Okey, tapi semua dapat dibentangkan dengan baik. Okey, terima kasih Jagnesh mewakili kumpulan yang pertama. Okey, next kita putar lagi sekali, kita lihat kumpulan mana pula. Okey. Berada di sempadan tu. Akhirnya dia memilih kumpulan yang kelima. Silakan kumpulan yang kelima untuk bentangkan hasil kumpulan yang kelima. Okey, silakan. Selamat sejahtera cikgu dan rakan-rakan. Hari ini kita akan membentangkan tentang kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kesan yang pertama ialah menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Pembentukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey. Seterusnya saya akan bentangkan kesan yang kedua, iaitu mengejutkan kerjasama antara kaum. Okey. Seperti yang kita tahu, kerjasama antara kaum ini adalah sangat penting untuk mewujudkan perpaduan antara rakyat, dan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dia telah membuka jalan ke arah perpaduan. Okey. Macam mana dia mewujudkan kerjasama ini? Dia telah menubuh CLC. Okay, dalam bahasa Melayu, Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Okay, dalam bahasa Inggeris, Communities Liaison Committee. Dan penubuhan ini, dia telah banyak mencadangkan perkara-perkara yang dapat memupukkan kerjasama antara kaum. Dan perkara cadangan yang mereka berikan telah diambilkan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Maka mereka berjaya memupukkan persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum. Dan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah merintis. Merintis tu macam membuka jalan lah, menjadikan sebuah perkara lebih senang. Dan maka kita tahulah kaum ini adalah kerjasama adalah sangat penting. Dalam kaum, dalam Malaysia, ada berbagai kaum, ada orang Cina, ada orang Melayu, ada orang India. Dan jika kita mempunyai satu sistem yang lengkap, mempunyai pemimpin yang bagus, undang-undang yang sangat baik, tetapi tiada kerjasama antara kaum, memang apa-apa pun tidak akan jadi. Okay, thank you. Okay, next. Hello, boleh dengar tak? Okay, boleh. Okay, yang poin saya yang sticky note pink color tu membuka ruang kewarganegaraan. Kita sudah belajar kan, PTM ini ditubuh untuk menentang Malayan Union kan. Malayan Union pada sektor kewarganegaraan, kita sudah belajar kan, seluruh rakyat yang dilahirkan di tanah Melayu akan diiktiraf sebagai warga Malayan Union, dan orang yang berumur 18 tahun dan ke atas akan diberikan kewarganegaraan. Ini sudah menyebabkan kedudukan orang Melayu dan orang lain sudah menjadi sama lah. So selepas PDM sudah ditubuh, orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal
yang diberikan kedudukan yang istimewa. Dan kepada orang bukan Melayu juga menjadi warga negara. Okey. Okay, last kali ada satu lagi. Okey, silakan ahli kumpulan seterusnya. Ada, Harivin ada? Cikgu, macam tak ada. Tak apa, saya bentangkan. Okey, boleh. Isi yang terakhir adalah mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Dan Persekutuan Tanah Melayu ini dia telah berjaya untuk mengembalikan kuasa dan kedudukan Raja Melayu dengan mewujudkan Majlis Raja-Raja. Dan Majlis Raja-Raja ini dia ditubuhkan melalui peruntukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan majlis ini dia diketuai oleh seorang daripada Raja-Raja Melayu. Dan anggotanya terdiri daripada Raja Melayu yang lain. Dan Pesuruhjaya Tinggi juga memastikan dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan, perkara-perkara tu kita kena ambilkan cadangan raja. Dan Persekutuan Tanah Melayu ini dia berjayalah untuk mengembalikan kedudukan dengan perkara-perkara di atas. Okey. Okey. Thank you. Kathleen untuk mewakili Harivin untuk kumpulan yang kelima. Okey. So ada semua sekali 4 dijelaskan dengan baik untuk kesemuanya. Kesan PTM 1948. Okey, terima kasih tahniah untuk kumpulan yang kelima. Okay, next kita pergi kepada kumpulan yang seterusnya. Okey. Okey, kumpulan yang kedua. Okey, kumpulan yang kedua. Maknanya nanti selepas kumpulan yang kedua, terus kumpulan yang keempat kan kumpulan yang kedua untuk membentangkan. Okey, ni cantik dia punya board dia. Selamat sejahtera, cikgu. Okey, selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kita bentangkan kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Kesan yang pertama ialah membuka ruang kewarganegaraan. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. Seterusnya, mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja diwujudkan melalui peruntukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pastinya, ketiga ialah menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Pembentukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dapat mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Selain itu, kesan keempat menunjukkan kerjasama kaum. Persekutuan Tanah Melayu 1948 tentukan jalan ke arah perpanjangan dan kerjasama antara kaum. Kebanyakan tantangan komunikasi dimasukkan dalam unsur perundangan. Tanah Melayu 1948 merintis pada pembentukan perlembagaan Tanah Melayu 1957 yang sekali sementara kemerdekaan. Okey. Cukup 4. Okey, semua sekali ada dan dijelaskan dengan jelas. Cuma Mozin Ying yang punya suara tadi macam dia tenggelam sikit suaranya. Tapi masih boleh membentang boleh membentang, cikgu boleh dengar lagi suaranya tu. Mungkin dia tak berapa jelas lah. Mungkin mic, masalah mic dan sebagainya. Okey, terima kasih kumpulan yang kedua. Seterusnya kita pergi kepada kumpulan yang keempat kumpulan yang keempat. Okey, untuk bentangkan. Silakan wakil kumpulan yang keempat. Selamat sejahtera, Cikgu Syawal. Selamat sejahtera.
Hari ini kita akan membincangkan tentang kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pertama sekali, poin yang pertama ialah menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Pembentukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 mengiktirafkan kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Yang seterusnya, membuka ruang kewarganegaraan. Orang bukan Melayu berpeluang menjadi warga negara. Orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal diberikan kedudukan istimewa. Di samping itu, mewujudkan kerjasama kaum. PTM 1948 membuka jalan ke arah perpaduan dan kerjasama antara kaum melalui penubuhan CLC. Cadangan CLC dimasukkan dalam usul perdagangan yang diluluskan oleh Majlis Peruntukan Persekutuan. Jawatan kuasa juga berjaya memupuk persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum. PTN 1948 merintis pada pembentukan Perlembagaan Tanah Melayu 1957 yang sekaligus membawa kemerdekaan, yang akhirnya mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Perseluruhan jaya tinggi memastikan Raja perlu dirujuk terhadap perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Majlis Raja-Raja dipengerusikan oleh seorang dari Raja-Raja Melayu dan keanggotaannya terdiri daripada 9 orang Raja Melayu. Sekian. Okey, terima kasih. Zheng Wei mewakili kumpulan yang keempat mewakili kumpulan yang keempat. Terima kasih semua kerana telah berjaya membentangkan tugasan masing-masing dengan cemerlang, dengan baik. Okey, tahniah semua. Okey, so kita dah bincang so pada hari ini kita semua dah faham, semua dah dapat menjelaskan ada 4 kepentingan, ada 4 kesan. Ada 4 kesan Persekutuan Tanah Melayu 1948, iaitu yang mana kita boleh rumuskan. Kesan yang pertama adalah untuk mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran di Tanah Melayu. Sebab sebelum ni kita lihat di dalam Malayan Union, Raja-Raja Melayu hanya ditempatkan dalam satu kotak saja, satu bilik sahaja, iaitu Majlis Raja. Dan dia hanya bincang hal agama dengan adat istiadat. So itu telah mencalarkan maruah Raja sebagai pemerintah di Tanah Melayu. Jadi melalui PTM 1948, kuasa Raja dikembalikan semula, yang mana kuasanya setaraf dengan kedudukan Pesuruhjaya Tinggi British. Dan apa-apa sahaja keputusan yang nak dibuat mesti mendapat kelulusan daripada Raja-Raja Melayu. Dan Majlis Raja Melayu ini diketuai oleh seorang pengerusi. Di kalangan Raja Melayu ini dilantik seorang pengerusi. Dan biasanya pengerusi ini akan bertukar-tukar. Contohnya mesyuaratkan yang pertama Sultan Selangor. Mesyuarat yang kedua mungkin Sultan Terengganu pula sebagai pengerusi. Okey. Dan keanggotaannya adalah seramai 9 orang 9 orang Raja-Raja Melayu di Semenanjung Tanah Melayu. Okey, yang itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Sebab kenapa ditukarkan daripada Malayan Union juga disebabkan oleh protes daripada sebahagian besar orang Melayu yang tak puas hati dengan kedudukan yang terdapat dalam Malayan Union. Tidak memberikan kelebihan kepada orang Melayu sebagai penduduk asal di Tanah Melayu. Jadi dengan melalui PTM, kedudukan istimewa orang Melayu dipertahankan. Yang ketiga, membuka ruang kewarganegaraan. Selain daripada orang Melayu dan juga orang asli, dibukakan juga kewarganegaraan kepada kaum-kaum yang lain, terutamanya golongan-golongan imigran yang dah lama berkhidmat di Tanah Melayu, yang telah lama tinggal di Tanah Melayu. Ada yang memang dah dilahirkan di Tanah Melayu, pun diberikan ruang untuk menjadi warga negara di Tanah Melayu. Dan yang terakhir sekali adalah mewujudkan kerjasama di antara kaum. Mewujudkan kerjasama di antara kaum.
yang mana kerjasama ni penting. Okay, kerjasama ni penting ke arah mewujudkan perpaduan dan mewujudkan keamanan di tanah Melayu. Sebab kalau tiada kerjasama, keamanan di tanah Melayu tu tak dapat dipupuk. Okay, perpaduan tak dapat dipupuk dan British pun akan bukan British, pelabur-pelabur pun akan kurang yakin untuk melaburkan pelaburan mereka di tanah Melayu jika mereka tak nampak adanya perpaduan di antara kaum. Sebab sekarang ni tanah Melayu bukan sahaja orang Melayu, bukan sahaja orang asli, tapi ada juga kaum-kaum yang lain yang dah ramai tinggal di tanah Melayu. Jadi pentingnya wujud perpaduan ataupun kerjasama di antara mereka. Sehingga kan British memberikan syarat jika tanah Melayu inginkan kemerdekaan, inginkan ke arah berkerajaan sendiri, perlu ada kerjasama di antara semua kaum. Orang Melayu, Cina, India dan kaum-kaum yang lain yang ada di tanah Melayu perlu bekerjasama, barulah British consider untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Sebab tu dah diwujudkan CLC tu. CLC diwujudkan adalah untuk memberikan latihan. Memberikan latihan ataupun menunjukkan, cuba membentuk kerjasama di antara semua kaum. Bukan hanya orang Melayu, tapi melibatkan kaum-kaum yang lain juga. Dan CLC sebenarnya ditubuhkan untuk merintis ke arah kerjasama di antara kaum. So bila dah wujudnya kerjasama di antara kaum, maka British mungkin boleh memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu dan merintis juga kepada Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka. Itulah kesan yang kita bincang dalam 5.4 pada hari ini, melibatkan kesan, dan kita akan sambung cerita tentang CLC ni dan juga PTM 1957 ni dalam bab-bab yang akan datang. Sebagai rumusannya, kita lihat sikit. Persekutuan Tanah Melayu 1948 menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan kaum lain, di samping membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. Gabungan kuat antara rakyat dengan pemimpin yang dipayungi oleh Raja-Raja Melayu berjaya merungkai percaturan dan perancangan rapi yang disusun oleh pihak British untuk melemahkan orang Melayu. Itu asalnya. Asalnya memang British nak buang terus orang Melayu ni dalam pentadbiran, dalam Malayan Union. Tapi bila berlakunya penentangan yang hebat dari kalangan raja dan juga orang Melayu sendiri, so perkara itu dapat dipertahankan. Kerjasama antara Raja-Raja Melayu dengan UMNO membolehkan Persekutuan Melayu 1948 dibentuk. Pembentukan ini mengembalikan status Raja Melayu dan orang Melayu sebagai raja ataupun pemerintah, dan juga hak istimewa orang Melayu dikembalikan. Dan peranan Raja-Raja Melayu dan orang Melayu penting dalam usaha mendukung perjuangan maruah bangsa, dan tolak ansur antara kaum juga penting untuk mencapai matlamat penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sebab sekarang ni Tanah Melayu bukan lagi orang Melayu yang tinggal, ada juga kaum-kaum yang lain. So kalau tak ada kerjasama, bagaimana kemakmuran, keamanan boleh dicapai? So itulah yang cuba dibentuk juga di Tanah Melayu untuk mencapai perpaduan. Bila perpaduan ada, negara secara automatiknya akan mengalami kemakmuran dan juga keamanan. Itu dalam subtopik yang keempat. Boleh faham tak? Ada apa-apa soalan nak tanya berkaitan dengan subtopik yang keempat, berkaitan dengan kesan Persekutuan Tanah Melayu 1948? So ada 4 semua sekali. Latar belakang, faktor-faktor PTM 1948, yang ketiga ciri-ciri, dan yang keempat adalah kesan. So awak semua perlu faham keempat-empat perkara yang telah dibincangkan dalam bab yang kelima ini, supaya bermula dengan PTM 1948 awak akan lebih faham bagaimana kita nak mencapai kemerdekaan dan nak ditukarkan kepada PTM 1957 nanti dalam proses itu. Dalam bab yang ke-6 dan seterusnya. Ada soalan setakat ni? So kalau dah faham, semua tak ada masalah, tak ada soalan, kita stopkan kelas online kita di sini dan kita sambung di Telegram untuk sesi tutorial. Terima kasih semua kerana bersama dengan cikgu pada
pagi ini dalam aktiviti-aktiviti yang kita jalankan. Okay, kita berjaya mengadakan sesi berpetangan dengan baik pada pagi ini. Tahniah semua. Dan kita ke sesi tutorial. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Sama.